Assalamualaikum, nama saya Ayub Zikri bin Azman, F2013. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian dari sudut bahasa kebangsaan. Pengenalan. Peradaban berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud ketamadunan. Sebelum kedatangan Melayu, peradaban dimaksudkan sebagai kehalusan budi pekerti. Peradaban yang dimaksudkan dalam istilah Melayu adalah peningkatan hidup masyarakat sama dengan kemajuan ataupun pembangunan. Selepas kedatangan Islam, istilah-istilah Arab telah digunakan dan diterima pakai dalam istilah Melayu sehingga ke hari ini. Seterusnya, maksud etika dan peradaban. Maksud etika: prinsip moral ataupun nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu. Seterusnya, maksud peradaban: sistem dan tahap perkembangan sosial bangsa, kemajuan sosial serta kebudayaan sesuatu bangsa. Kesemua istilah-istilah ini merujuk kepada satu keadaan yang memiliki dua aspek pencapaian dalam kehidupan, iaitu material dan spiritual. Pencapaian ini membentuk asas dalam kehidupan masyarakat bertamadun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Dani Haikal, F2061. Seterusnya, komponen dan etika dan peradaban. Persekitaran geofizikal. Yang kedua, kedudukan geografi memainkan peranan sebagai pembentuk interaksi antara tamadun. Yang tiga, peranan geografi. Contohnya, kedudukan geografi Kepulauan Melayu yang strategi menjadi tumpuan pedagang asing dan penyambung pasaran perdagangan utama dunia seperti benua India dan benua China. Yang kedua, terlindung dari angin monsun barat daya dan tiupan angin monsun timur laut, tetapi angin monsun ini membantu pelayaran. Bentuk muka bumi Melaka yang berbukit bakau menjadi penunjuk arah kepada kapal yang melalui Selat Melaka dan menjadi benteng serta tempat pengawasan yang strategik. Yang keempat, muara Sungai Melaka yang dalam membolehkan kapal berlabuh dengan mudah untuk menurunkan dan mendapatkan barang keperluan. Dan terakhir, sumber dan produk dari alam Melayu menjadi asas dagangan dengan peradaban lain. Seterusnya ialah masyarakat dan demografi. Yang pertama, masyarakat ialah satu konsep yang paling penting dalam memahami hubungan etnik. Yang kedua, ia juga bermaksud sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem interaksi sosial. Yang ketiga, secara umumnya, masyarakat mengalami proses evolusi dari satu tahap ke satu tahap yang lain. Yang keempat, bermula dari primitif dan ke menternak hortikular dan tani, iaitu masyarakat tradisional. Yang terakhir, ianya berkembang kepada masyarakat moden, iaitu industri ke pasca industri ke sains dan teknologi. Yang terakhir ialah ciri-ciri masyarakat. Yang pertama, terdapatnya perlakuan berhubung dan bekerjasama. Yang kedua, saling berhubungan antara satu sama lain. Yang ketiga, mempunyai kepimpinan, kebudayaan, stratifikasi sosial. Yang terakhir, sentiasa mengalami perubahan yang merangkumi semua aspek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saleh Ridwan bin Muhammad Syukri dari kelas DKA 1B F2069. Okey, seterusnya ekonomi dan pasaran. Pada era penjajahan, iaitu bermula sejak Empayar Melaka. Tanah Melayu berkembang menjadi sebuah negara yang pesat dan membangun. Yang ketiga, penduduk menjalankan aktiviti sara diri. Seterusnya, kedudukan geografi telah meninggalkan kesan kepada perkembangan ekonomi negara. Yang keempat, memberi peluang kepada orang-orang setempat untuk bergiat dalam bidang perkhidmatan dan perdagangan. Yang terakhir sekali, buktinya ialah kemunculan Kota Melaka yang menjadi sebuah pelabuhan interport yang telah menunjukkan taraf keupayaan pemerintah dan penduduk mengendalikan sistem ekonomi maju dan berjaya. Era penjajahan. Portugis, Belanda, Inggeris dan Jepun ialah penjajah. Pada pemerintahan Inggeris, perubahan ekonomi berlaku kerana perlambungan dan penanaman getah diperkenalkan. Seterusnya, ia penting kerana imigran Cina bekerja di Lombong dan imigran India bekerja di ladang getah. Akhir abad ke-19,
kawalan politik Inggeris memberi kesan ke atas ekonomi tanah Melayu. Hasilnya, wujudlah sistem jalan raya dan kereta api, pembukaan ladang estet pertanian dan pengukuhan dasar pecah dan pemerintah. Seterusnya, berlaku ketidakseimbangan ekonomi yang berpunca daripada dasar pecah dan perintah. Kegiatan ekonomi moden yang tertumpu di pantai barat, jurang kemiskinan antara kaum, halangan sektor ekonomi dan tradisional. Hai, saya Nur Amisha Nadila, F2005. Khususnya ialah era kemerdekaan. Pada tahun 1969, Majlis Amanah Rakyat dan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan ditubuhkan. Pada tahun 1970, bancian penduduk telah dijalankan. Walaupun ekonomi negara berkembang, dengan pesatnya terdapat kekurangan penekanan dalam aspek pengagihan dan terjadinya ketidakseimbangan antara kumpulan etnik dengan memberi kesan negatif sosial dalam bentuk rusuhan kaum pada tahun 1969. Hai, Assalamualaikum. Saya Nabila Nur Hazika, F2002. Seterusnya, falsafah dan pemikiran. Satu pegangan atau fahaman prinsip seseorang terhadap sesuatu perkara atau bidang. Wujud daripada hasil pemikiran, pemerhatian dan pengalaman seseorang. Aspek dalam falsafah menjadi panduan dan landasan untuk membuat keputusan. Terdapat 4 falsafah umum iaitu idealism, realism, pragmatism, existential. Transitional ialah matlamat telah ditentukan dan ditetapkan manusia hanya diberi ruang untuk memilih cara bagaimana untuk mengecapi matlamat tersebut. Moden. Masa moden ialah manusia berhak menentukan matlamat hidupnya dan memilih cara bagaimana untuk mengecapi tersebut. Seterusnya adalah kesimpulan. Peradaban secara umumnya adalah sejumlah pencapaian dan pembangunan dalam segala pelakuan, pemikiran dan kemajuan tinggi, baik halus dan sopan ke arah pembentukan peribadi dan komuniti yang memiliki personaliti, tata susila dan budi pekerti yang terpuji untuk membentuk sebuah masyarakat atau negara bangsa. Ilmu tentang etika dan peradaban hari ini adalah penting kerana boleh membantu ke arah pembinaan dan kejayaan sesuatu masyarakat. Sekian, terima kasih.